Hai, Assalamualaikum, anda bersama Tong Layar. Jadi dalam video kali ini kami diberi peluang untuk menguji tawaran terbaru Ducati Malaysia. Kat belakang saya ni motosikal adventure touring terbaru Ducati Multistrada V4S. So, kami baru-baru ini telah diberi peluang selama beberapa hari oleh Ducati Malaysia untuk test ride tawaran terbaru diorang, iaitu Ducati Multistrada V4S. Dan ini merupakan motosikal yang sememangnya termasuk dalam senarai kami yang kami tak sabar nak uji, dan akhirnya peluang itu diberikan oleh Ducati Malaysia. Dan yang bestnya, kebetulan masa hari Ducati Malaysia bagi motor ni, kami sebenarnya memang ada perlu pergi ke Ipoh, Perak untuk ada job-job lain lah. Okay, jadi saya gunakan peluang ni sebaiknya untuk betul-betul menguji kemampuan Ducati Multistrada V4S ni. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang review motor ni, nak cerita sikit lah. Okay? So Ducati melancarkan Multistrada V4 sekitar November 2020. November 2020 lah. Okay? Dan ketika itu ada beberapa model yang telah pun dilancarkan, antaranya Ducati Multistrada V4, Monster, Super Sport 950, okey. Tapi antara semua range yang dilancarkan menerusi Ducati World Premier 2020 tu, Multistrada V4 merupakan antara model yang kami tertunggu-tunggu. Jadi kiranya hampir dekat setahun jugalah, okey, barulah motor ni dibawa masuk untuk pasar Malaysia. Dan di Malaysia kita ada dua varian ditawarkan, V4 standard dan juga kat belakang saya ni varian tertinggi iaitu V4S. Dan V4 tu harga dia sekitar 136,000 dan yang V4S ni pula sekitar 147,000. Jadi beza dia dalam lebih 10,000 macam itulah. Okey. So kita cerita sikit mengenai sejarah Multistrada. Kenapa Multistrada ni menjadi antara motosikal yang Ducati menjadi tarikan utama jenama Itali tu. Okay, first, sebenarnya kalau ikutkan sejarah, kalau korang dah tengok video kami sebelum ni, Multistrada bukanlah sebuah motosikal yang dah lama dalam market. Okay, ikutkan dia orang usia Multistrada sekarang ni barulah berusia 17-18 tahun, sebabnya dia diperkenalkan sekitar 2003 dan selepas tu adalah beberapa generasi dan sehinggalah ke generasi yang ada sekarang ni. Okay, tapi Multistrada memang antara motor yang terkenal dengan memperkenalkan beberapa ciri terkini. Okay? So pada 2010, Ducati Multistrada merupakan model pertama yang tampil dengan riding modes. Okay? Dan pada 2015 pula ada pula model Multistrada 1200 DVT, iaitu motosikal pertama dunia yang menggunakan pakai teknologi variable valve timing, okay, atau Ducati variable timing DVT. And then yang dekat belakang saya ni, ini merupakan motosikal pertama di dunia yang datang dengan radar sensor teknologi. Jadi fungsi radar sensor teknologi ni adalah dia menaik taraf Multistrada ni dengan fungsi adaptive cruise control dan juga blind spot detection. Korang mungkin pernah dengar sebelum ni kan fungsi adaptive cruise control dengan blind spot detection. Tapi sistem tu sebelum ni memang popular di kalangan kereta lah atau kenderaan empat roda. Tapi apa yang korang nampak kat belakang saya ni merupakan motosikal pertama dunia yang lengkap dengan ciri keselamatan yang serba canggih ni lah. Okay? So masa saya ride daripada KL ke Ipoh, masa tu saya mulakan perjalanan sekitar 6 pagi dalam waktu hujan pula tu. Okay, jadi saya tak nak tangan saya letih. Apa yang saya buat, bila jalan dah lurus, kurang kenderaan, saya terus engage dia punya adaptive cruise control. So beza adaptive cruise control dengan cruise control konvensional, bila korang misal kata tengah cruising 12, 13 di highway, okay, and then bila tiba-tiba ada kenderaan kat depan korang dalam jarak 100-200 meter, radar depan ni, okay, dia akan detect kehadiran kenderaan tu dan juga kelajuan dia, dan secara automatik dia akan memperlahankan kelajuan jentera. So kalau korang set dia punya kelajuan sekitar 120 misal kata, dan kenderaan depan pula kelajuan dia mungkin hanyalah 100 atau 90, okay, jadi dia akan detect dan dia akan secara automatik memperlahankan kelajuan jentera korang. Dan yang saya sukanya, saya ingatkan dia akan memperlahankan tu secara mengejut. Tak, dia akan gradually atau secara perlahan-lahan memperlahankan kenderaan, jadi kita tak rasa macam tiba-tiba terkejut kan. Jadi itu antara salah satu aspek yang saya suka pasal motor ni. Dan saya nak cakap dia punya radar tu sebenarnya berfungsi dengan sangat-sangat baik. Sensitivity level tu memang sangat-sangat tinggi.
dia detect je, dia terus slow down. Dan misal kata bila kenderaan tu memberi ruang ke kiri, dia secara automatik juga naikkan balik kelajuan pada tahap yang korang tetapkan. Jadi saya nak bagi tahu dia punya maximum speed untuk cruise control dia adalah pada 160 km sejam. Jadi pada saya itu adalah satu kelajuan yang sangat-sangat baik. And then kita punya kelajuan di highway pun maksimum 110. Jadi pada saya itu bukan satu masalah lah. Okay. And then dia punya fungsi blind spot detection. Di bahagian lampu belakang ada juga radar. Jadi fungsi dia, bila kita bawa motor, misal kata bila kita nak tukar lane dan sebagainya kan, memang kita walaupun ada side mirror, tapi kita akan secara tak langsung nak toleh sebab nak pastikan kita punya posisi lokasi blind spot tu betul-betul tiada kenderaan. Jadi pada motor ni, bila blind spot kita tu ada kenderaan, misal kata di sebelah kiri dan sebelah kanan, lampu di side mirror kiri dan kanan akan menyala. Jadi dia akan menyala memberitahu okay, sebelah kiri blind spot ada kenderaan, atau di sebelah kanan blind spot juga ada kenderaan. Jadi benda ni pada saya memang sangat-sangat membantu sebab ikutkan bila kita terpaksa toleh tu, dia dah memberikan mewujudkan keadaan yang agak bahaya. Misal kata kalau kita toleh, sekelip mata kereta depan pula ada kenderaan lain, brake dan sebagainya. Jadi fungsi blind spot ni boleh mengelakkan daripada kejadian seumpamanya berlaku lah. Okay. Dan V4S ni juga pada saya sememangnya antara motosikal yang paling canggih atau motosikal adventure touring yang paling canggih ada dalam market sekarang ni. Pada saya fungsi radar sensor teknologi tu di bahagian depan dan belakang yang menawarkan adaptive cruise control dan juga blind spot detection itu secara tak langsung meningkatkan tahap keselamatan motosikal. Sebab pada saya dengan zaman sekarang, dengan keadaan jalan yang agak bahaya, dengan cara pemanduan kereta dan kenderaan lain yang mungkin agak gila, terutamanya di Malaysia kan, suka-suka tukar lane tanpa bagi signal dan sebagainya. Jadi pada saya fungsi blind spot dengan adaptive cruise control ni sememangnya memainkan peranan yang sangat-sangat penting lah. Cuma bezanya adaptive cruise control ni korang kena turn on, okay, secara manual di butang di sebelah kiri handle. Manakala blind spot detection tu memang dah turn on. Sebaik korang on engine, start engine, berjalan, dia memang secara automatik blind spot detection tu akan turn on. Jadi pada saya itu antara salah satu ciri yang sangat-sangat baik. Memang sangat penting lah, especially bila korang masuk dalam kawasan bandar. Right, kawasan bandar memang blind spot detection tu memainkan peranan yang sangat-sangat besar. Okay, so sekarang saya nak bercerita tentang dia punya engine. Sebab saya rasa antara selain daripada reka bentuk dan sebagainya, engine merupakan fokus utama Multistrada V4 ni yang menjadikan dia lebih hidup. Okay, so Ducati membangunkan engine serba baru bagi Ducati Multistrada V4. Apa yang korang dapat ni adalah engine Gran Turismo V4 yang menghasilkan sekitar 170 horsepower pada 10,500 rpm dan juga 125 Nm torque pada 8,250 rpm macam tu. Okay, so daripada aspek kuasa, angka tu memang sangat-sangat tinggi lah. Pada saya, it's a very powerful bike. Ini merupakan antara motosikal adventure touring yang paling berkuasa yang pernah saya test. Dan tapi yang bestnya, walaupun angka dia macam agak tinggi, okay, 170 horsepower, 125 Nm torque, tapi delivery power dia tu sangat-sangat refine. Dia tak rasa macam terlalu overwhelming atau terlalu menakutkan. Sebabnya bila saya bawa dalam bandar, korang boleh tukar setting ke urban. Dan bila apa yang dia buat, nak pastikan kawalan korang lebih baik, kaki jejak tanah lebih baik, dia akan turunkan suspension belakang tu dengan lebih rendah berbanding pada riding mode lain. So bila pada urban dia akan turun sikit. So kaki saya memang akan flat footed terus atas tanah. Jadi berikan saya keselesaan yang atau kawalan yang lebih baik. And then bila korang set ke touring, dia akan naik belakang tinggi dan kaki saya akan mula jengkit sikit. Untuk memberikan keselesaan yang lebih baik terutamanya pada long distance riding. Pada saya itu antara satu ciri yang sangat-sangat penting dan semuanya dihasilkan dibantu oleh sistem semi-active suspension Ducati Skyhook. So fungsi dia menawarkan adaptive leveling belakang tu lah mengikut kesesuaian penunggang. Jadi bila korang set riding mode ni, dia akan setting traction control, ABS, suspension dan sebagainya. Jadi setiap satu riding mode tu menawarkan pengalaman menunggang yang berbeza mengikut kesesuaian. Jadi pada saya itu antara satu ciri yang sangat-sangat penting yang perlu ada pada semua motosikal sekarang ni. Okay, seterusnya kita pergi ke bahagian chassis. Chassis dia serba baru, jenis kerangka monocoque aluminium dan belakang kita di bahagian belakang pula kita ada jenis steel trellis. Jadi
pada saya frame ni memang memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Apa yang saya rasa bila saya bawa, okey, terutamanya menempuh highway, hujan, kawasan bandar, kawasan kampung dan sebagainya, dia mewujudkan perasaan menunggang yang sangat-sangat solid, sangat-sangat stable, kukuh. Dan yang bestnya, korang tak rasa motor ni terlampau berat. Okay? Dan motor ni pun memang lebih ringan berbanding generasi sebelumnya Multistrada. Dan berat bersih atau berat dengan kalau ada minyak full tank, berat dia sekitar 243 kg. Jadi dia 6 kg macam tu lebih ringan berbanding daripada BMW R1250 GS yang pada saya merupakan lawan direct daripada untuk Multistrada V4 ni. Okey. Jadi tapi macam seperti yang saya terangkan tadi, sepanjang masa saya bawa motor ni, dia punya riding experience tu memang selesa, stabil. Suspension dia saya rasa is one of the best in its class lah. Okey. Suspension depan dan belakang ni memang memainkan peranan yang sangat-sangat penting, terutamanya monoshock belakang yang semi active suspension oleh Ducati Skyhook tu. Dia menawarkan, macam mana saya nak cakap, bila saya set ke mode touring, dia punya setting tu pada saya memang hampir sempurna lah. Okay, korang tak perlu sibuk nak adjust sendiri manually apa itu, kurangkan nombor atau naikkan nombor dan sebagainya. Dia punya setting tu memang pada saya memang cukup selesa. This is a very good bike for those yang saya rasa kalau berkemampuan, macam saya kata harga dia sekitar 147,000. Okay, so saya rasa confident masa bawa. Pada saya motor ni juga selesa untuk korang yang nak beralih daripada naked bike ke yang touring bike dan tak terasa overwhelmed dengan power dia. Korang jangan risau tentang 170 horsepower dan 125 Nm torque tu, sebab korang tak rasa pun. Bukan nak kata tak rasa sebab power tu tak ada. Dia tak terlalu overwhelmed. Korang tak terasa macam tenggelam dengan kuasa atau rasa menakutkan, sebab delivery range daripada engine Gran Turismo V4 tu memang sangat-sangat layan. Okay, dan seterusnya kita cerita tentang braking. Okay, so kalau korang nampak dalam video ni, Multistrada V4S ni datang dengan Brembo M50 atau Brembo Style 5. Ini merupakan Brembo caliper Brembo yang paling highest spec lah. Okay, so braking dia memang cukup baik. Korang takkan rasa macam bila pijak sikit tu terasa terlalu mencekam, tak ada. Dia punya dengan bantuan ABS lagi, memang braking tu rasa sangat-sangat confident lah. Korang boleh brake dalam apa jua keadaan. Dia memang dia punya, macam nak cakap korang rasa confident lah. Okay, dalam apa jua keadaan, dalam kawasan bandar, kawasan kampung, jalan berlopak, jalan berlubang. Saya juga berpeluang nak bawa masuk motor ni ke off-road, okay, semasa di Ipoh. So jadi adalah kita bawa masuk dalam sekitar dalam 400-500 meter macam tu, tapi terpaksa patah balik sebab hujan. Tapi apa yang saya boleh cakap, braking dia memang layan, tak terlalu mengejut, buat rider rasa confident. Penggunaan tayar pula Pirelli Scorpion Trail 2 ni memang cengkaman dia memang superb. Saya sebenarnya first time test Pirelli Scorpion 2 ni, sebab sebelum ni saya test Battleax Adventure dan sebagainya. So pada saya standard tayar Pirelli Scorpion Trail 2 ni memang menawarkan cengkaman yang sangat baik. Saya bawa balik daripada Ipoh ke KL. Okay, sepanjang jalan hujan, langsung tak ada rasa slippery, tergelincir dan sebagainya. Tayar belakang superb cengkaman. Saya bawa speed pun tak ada rasa tayar geli-geli dan sebagainya. Jadi pada saya dia punya grip tu memang one of the best lah. Saya memang suka ke tayar ni. Okay, dan braking selain daripada Brembo Style 5 caliper ni, kita juga datang dengan brake disc depan 330mm, belakang kita ada 265mm. Okay, caliper ni berkembar, alright, dengan 4 piston, belakang pula 2 piston. Jadi dari aspek braking memang motor ni best in its class lah. Dia sebab ada setengah motor yang braking dia kita rasa macam agak mencengkam, okay, yang ni mungkin korang kena buat adjustment dan sebagainya. Tapi motor ni secara standard dengan Brembo Style 5 dan caliper brake disc semi floating ni, dia menghadirkan cengkaman yang sangat-sangat baik. Tak kisah waktu kering, waktu panas, waktu hujan. Pada saya masa saya bawa waktu hujan tu memang saya rasa confident habis. Okey, walaupun banyak kereta atas jalan mencilok waktu hujan, jalan basah, saya speed 12, 13, bukan satu masalah. So saya rasa sangat-sangat confident dengan motor ni. Cumanya kalau korang perhatikan, V4S ni datang memang secara standard dengan rim alloy lah, tapi korang ada option untuk tukar kepada rim spoke. Dan pada saya rim spoke tu tampak lebih garang lah. Okay, nampak lagi ciri
adventure touring tu ada. Okay, so kita dah cerita segalanya tentang spek motor ni dan sebagainya. Okay, dan sedikit mengenai pengalaman menunggang saya. Secara peribadi, saya rasa ini antara motosikal adventure touring yang paling best korang boleh dapat dalam pasaran. Yes, kita kat Malaysia bila cakap tentang motosikal adventure touring 1000cc ke atas, sudah tentu motosikal yang akan datang dalam kepala adalah BMW R1250 GS terbaru. Okay, kita tak nak cakap pasal 1250 GSA sebab yang tu dia berada dalam segmen tersendiri dengan tangki yang lebih besar sebagainya. Kita bandingkan dengan BMW R1250 GS. Pada saya, selama ni of course BMW R1250 GS memangnya dia pegang tahta sebagai motosikal adventure touring terbaik. Okay, bukan sahaja di Malaysia, malah seluruh dunia. Tapi pada saya, dengan adanya Ducati Multistrada V4S ni, saya tak kata yang Multistrada V4S ni motosikal yang lebih baik berbanding GS. Tapi saya kata, saya berani cakap kat sini yang Ducati Multistrada V4S ni merupakan motosikal yang setanding dengan BMW R1250 GS. Jadi tak hairanlah Ducati dalam laporan terkini pun melaporkan bahawa Ducati Multistrada V4 ni merupakan motosikal paling popular sejak dilancarkan sekitar November tahun lalu. Jadi pada saya kat situ dah cukup jadi bukti yang ramai dekat luar sana yang menyedari kemampuan Ducati Multistrada V4 ni. Jika saya mampu untuk beli atau mampu untuk ada 147,000 untuk dibelanjakan pada sebuah motosikal, saya memang akan highly consider Ducati Multistrada V4 ni. Pada saya, every moment daripada hari saya pick up, saya bawa ke Perak dan Ipoh, okay, spend beberapa hari di sana dan bawa balik sini. Dan waktu hujan pula tu, motor ni memang pada saya buat saya rasa senyum because nak power ada, nak stability tu ada. Korang nak rasa yakin bila buat motor ni memang offerkan keyakinan yang sangat-sangat tinggi lah. Korang tak perlu risau tentang apa, sebab segala teknologi yang ada ni memang sangat-sangat membantu. Macam saya cakap di awal video, dia punya adaptive cruise control tu memang sangat-sangat bantu. Kalau korang ride daripada KL ke Penang atau KL ke JB atau JB ke Penang sekalipun, dengan adanya adaptive cruise control ni memang korang takkan rasa letih. Dia punya just turn on engage cruise control, korang boleh lepas throttle, dia akan tolong bawa. And then misal kata ada kereta kat depan, dia akan tolong perlahankan. Jadi benda-benda tu membuatkan seorang penunggang macam saya rasa confident untuk bawa motor ni. Okay, and then riding ergonomics dia pun sangat-sangat selesa. Dan yang bestnya, Multistrada V4 ni datang dengan tempat duduk pilihan yang sangat lebar. Dia bukan saja lebar, malah dia sangat-sangat empuk, comfy dan rata. Okey, macam sebelum ni Ducati Multistrada, sebab sebelum ni Ducati mengiklankan Ducati Multistrada sebagai motosikal sports touring. Okey, tapi bagi model V4 ni, dia punya segala ciri dia tu memang setaraf dengan BMW R1250 GS. Tempat duduk pilih yang lebar, luas dan selesa. Tempat duduk rider yang sangat ergonomics dia memang cukup-cukup selesa untuk long distance. Saya bawa non-stop 2.5 jam tanpa perlu berhenti kat mana-mana R&R. So bayangkanlah dia punya keselesaan tu macam mana. Sebab bila dah bawa dekat macam hampir 300 km, dan barulah korang akan rasa macam sengal-sengal sikit. Okay, boleh stop and then berdiri, stretching sikit dan korang boleh sambung. Tu 2.5 jam tanpa perlu berhenti, pada saya itu antara satu aspek yang cukup-cukup baik, cukup nak menjelaskan betapa selesanya tempat duduk tu. Okay, so jadi itu sajalah review kami di Motor Melaya mengenai tawaran terbaru Ducati Malaysia, iaitu Ducati Multistrada V4S. Seperti biasa, untuk maklumat lebih terperinci, layari www.motormelaya.net dan juga jangan lupa like, share dan subscribe video ni, sebab seperti biasa kami akan bawakan lebih banyak konten untuk korang kat luar sana. Sebab memang kami ada banyak lagi motor untuk review untuk korang bagi tahun 2021 ni, walaupun tak berapa banyak bulan lagi tinggalkan. Jadi sekali lagi kami di Motor Melaya nak mengucapkan terima kasih kepada Ducati Malaysia kerana memberi kepercayaan kepada kami untuk menguji Ducati Multistrada V4 dan V4S ni. Jadi itu saja. Assalamualaikum.